pemasyuran daripada Tuan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berhormat. Seperti yang berhormat sedia maklum, Kamar Khas bagi membincangkan usul berkenaan perkara takbir kerajaan di bawah Peraturan Mesyuarat 17 membolehkan tidak lebih daripada 2 orang ahli dalam satu hari untuk merundingkan 2 usul daripada setiap ahli. Dalam hal ini, bagi memperkasa urusan Kamar Khas di bawah Peraturan Mesyuarat 17 ini, pindaan Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat telah diluluskan oleh Dewan ini pada Rabu 11 Oktober 2023. Sehubungan dengan itu, bermula pada hari ini, selepas Menteri menjawab usul Peraturan Mesyuarat 17, maka ahli dibenarkan untuk mengemukakan satu pertanyaan tambahan untuk setiap usul bagi maksud menerangkan apa-apa butir yang telah dijawab. Di samping itu, sebagaimana yang berhormat sedia maklum, waktu pertanyaan Menteri MQT pada hari Selasa sepanjang tempoh mesyuarat ini dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebanyak 3 pertanyaan. Bagi memberi lebih ruang dan peluang kepada lebih ramai Yang Berhormat untuk mengutarakan soalan pada setiap pertanyaan MQT, saya telah mengambil keputusan untuk membuat petua di bawah Peraturan Mesyuarat 100 dan selaras dengan Peraturan Mesyuarat 24/5A dan 24A/7 untuk membenarkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjawab 2 pertanyaan MQT pada Selasa dengan diperuntukkan 15 minit bagi setiap pertanyaan. Peruntukan masa setiap pertanyaan ini membolehkan lebih soalan tambahan diajukan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk setiap pertanyaan. Pemasyuran ini berkuat kuasa pada esok Selasa 17 Oktober 2023. Baik, yang terakhir, selain itu sejak kebelakangan ini telah meningkatnya trend ahli yang berhormat memasang peranti untuk telefon seperti telefon bimbit di meja untuk buat live streaming di media sosial semasa ucapan berhormat ketiga sesi persidangan Dewan Rakyat berlangsung. Untuk makluman, Peraturan Mesyuarat 351 menghendaki ahli yang berhormat untuk mengarahkan sebarang ucapan kepada pengerusi. Tindakan beberapa ahli yang berhormat berucap dengan tidak mengarahkan ucapan tersebut kepada pengerusi dan memandang peranti yang dipasang jelas tidak mematuhi peraturan mesyuarat tersebut. Untuk memastikan berhormat mematuhi Peraturan Mesyuarat 351, saya dengan ini menetapkan bahawa ahli yang berhormat tidak lagi dibenarkan untuk memasang sebarang peranti bagi membuat live streaming dalam Dewan Rakyat. Untuk makluman, ucapan berhormat boleh dituntun melalui siaran langsung sidang Dewan Rakyat di YouTube rasmi Parlimen Malaysia, RTM dan media massa yang lain. Diharap agar ahli yang berhormat dapat memberi kerjasama dalam perkara ini. Sekian, terima kasih. Pertanyaan. Yang Berhormat, 351 bahagian berkenaan dengan peranti, Yang Berhormat Speaker. Alasan yang digunakan oleh Speaker adalah kerana ahli yang bercakap itu tidak memandang kepada Speaker. Saya rasa itu alasan yang disimplified semata-mata untuk menghalang ahli Parlimen dari menggunakan peranti-peranti. Jadi saya rasa ini tidak munasabah, Yang Berhormat, kalau digunakan Peraturan 351 sebagai alasan. Kita berada dalam zaman era media yang sophisticated. Saya rasa Parlimen ini harus bergerak ke arah itu dan bukan bergerak ke belakang. Jadi penggunaan peranti saya rasa patut digalakkan oleh Speaker dan tidak menjadikan perkara 351 memandang Speaker sebagai alasan untuk menghalang ahli Parlimen dia menggunakan peranti. Saya harap keputusan Speaker ini boleh dirujuk semula untuk memberi mengangkat martabat Parlimen dalam penggunaan alat peralatan yang lebih sophisticated daripada yang ada. Terima kasih. Sebagai contoh, Yang Berhormat, di dalam peraturan masyuarat ini ada peraturan masyuarat yang mengatakan
tidak boleh membaca surat abar dalam Dewan. Itu merupakan dulu kerana orang membaca surat abar dalam Dewan. Tetapi sekarang ini peraturan mesyuarat itu redundant. Kerana nobody would read newspaper. Everybody akan melihat peranti-peranti. Jadi kita harus bergerak ke arah itu, Yang Mohd Speaker. Harap Yang Mohd Speaker boleh pertimbangkan yang itu. Terima kasih Yang Mohd Speaker. Terima kasih. Speaker. Saya akan nanti. Ya. Perkara yang sama. Nanti kejap. Duduk. Saya jawab dulu Beluran. Sebab Beluran ini mentor saya. Semasa jadi timbalan speaker. Selalu saya jumpa dia. Dua Yang Berhormat. Yang pertama, apa-apa juga yang kita tidak puas hati, kita ada jawatankuasa. Jadi bolehlah Yang Berhormat tulis pada jawatankuasa, akhirnya kita ubah pindaan mesyuarat. Tak ada masalah. Sebab peraturan mesyuarat ini bukan saya yang buat. Peraturan ini mesyuarat ini kita yang buat semua melalui satu jawatankuasa. Baik, isu yang kedua ialah saya tahu live streaming ini benda yang bagus, modern teknologi IT, tetapi kita juga ada dua. Kita telah memulakan RTM live dan juga kita ada YouTube live. Cukup. Kalau Yang Berhormat nak gunakan sebagai apa-apa juga tujuan, pick up from there, then you can modify it. Because, ni Yang Berhormat, the moment you speak to your audience, your concentration is no more in the Dewan. Saya parti, saya duduk atas, saya nampak. Dia akan adjust setengah jam, duduk adjust macam tu. The moment dia speak, dia akan cakap tu. Jadi dia tidak berterus berbincang masalah rakyat dalam Dewan, tapi dia communicate dengan audience dia. This is bad. This is very bad. Sebab itu saya minta, bila datang sini, Yang Berhormat Muhammad harus menyelesaikan masalah dengan meletakkan keutamaan untuk rakyat. Audience satu hal. Jadi untuk audience, ambillah YouTube ataupun RTM, you modify lah apa yang you nak. Saya ingat itu tak ada masalah. Namun pun begitu Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat rasa harus ada perubahan, saya mengalu-alukan pandangan Yang Berhormat melalui satu perbincangan dengan komiti dengan jawatankuasa yang kita adakan supaya kita ubah peraturan mesyuarat ni ya. Terima kasih. Saya faham tentang keputusan speaker adalah keputusan yang muktamad. Tetapi pandangan seperti ini harus diambil kira. Sebab itu saya katakan bahawa perbincangan yang menyeluruh harus dibuat. Saya rasa terlalu ekstrim untuk mengatakan bahawa ketika seseorang ahli parlimen yang menggunakan peranti berbahas kepada audiens di luar sana, it is too extreme. Saya perhati dari sini, Hormat. I can quote you. Yeah. Even kita berucap dalam ada peraturan mesyuarat harus pandang kepada speaker, tetapi menteri pun dia terpandang sana, terpandang ke belakang. So sebab itu saya katakan dia terlalu disimplified, oversimplified dan ekstrim contoh yang diambil untuk menghalang peranti digunakan. Okey, tetapi saya tidak menghalang RTM dan YouTube, carry on. Saya tidak menghalang itu. Jadi mungkin itu boleh diteruskan, tak ada masalah. Tapi personalize, baik. Hari ini kita ada YouTube, mungkin 6 bulan lagi, Yang Berhormat buat main gadget yang lebih besar lagi. What do I do then? Jadi itu yang saya kata, sebelum ianya merebak kepada yang besar, saya nak stop kat sini. Sebab kita sendiri di Parlimen provide those facilities yang Berhormat nak, semua ada. Jadi kalau Yang Berhormat perlukan gadget yang lebih sophisticated, boleh bincang dengan saya, but bukan secara individu. Tapi biarlah kita merasai, semua orang dapat merasai kenikmatan IT yang kita perkenalkan di Parlimen ini. Terima kasih. Saya nak proceed. Kalau Yang Berhormat tak setuju, kita boleh bincang di luar sebentar lagi. Yang Berhormat, kalau isu sama. Perkara yang sama. Sama Tapi tak payahlah. alasan yang Tuan Speaker beritahu tadi sebab tidak memandang muka speaker, pandang muka gadget. Bagaimana pula orang yang baca teks pun tak pandang muka speaker, baca daripada mula sampai habis. Ya, dalam peraturan mesyuarat yang tak boleh baca surat khabar, baca teks dia tak sebut. Kecuali saya tidak boleh halang dia. Mungkin dia pun tak berpetah hebat sehebat Yang Berhormat. Dia perlukan panduan. Saya benarkan yang tu. Baik, teruskan Ustazah. Pertanyaan bagi jawab lisan. Baik, saya jemput Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdul sempurna. Tan Sri Speaker, soalan nombor 1. Baik, silakan Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Speaker, sebelum saya menjawab, saya ingin mohon keizinan untuk mengalu-alukan tetamu daripada Universiti Malaysia Perlis yang diketuai oleh Dr. Hairul Anwar Abdul Halim dan seramai 15 orang yang ada di sini, 9 pelajar dan
enam pegawai. Selamat datang. Tan Sri Yang Bertua, pertanggungjawaban untuk keterjaminan makanan bukan suatu tanggungjawab hakiki KKDW. Tetapi di bawah KKDW mempunyai sebuah agensi yang dikenali sebagai Felcra. Kejayaan Felcra untuk mewujudkan estet padi di seberang Perak adalah merupakan satu contoh yang memperlihatkan keberhasilan sumbangan Felcra, sumbangan KKDW di dalam keterjaminan makanan. Lantas dari itu, KKDW telah mengadakan perbincangan dengan Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah agar menggunakan modaliti yang telah memberikan keberhasilan yang cukup baik bagi mewujudkan dan mempertingkatkan tahap sara diri SSL beras negara untuk Sabah dan Sarawak. Dari apa yang dipelajari, Felcra telah meminjam sebanyak 50 juta US dollars ketika membangunkan estet padi seberang Perak ini daripada World Bank, Bank Dunia. Dan semuanya telah dibayar sekarang. Dan seluas 4,500 hektar telah dibangunkan. Penghasilannya adalah sebanyak 5 metrik tan per hektar. Dan ini melibatkan kira-kira 22,500 metrik tan semusim. Pada hemat saya, Sabah dan Sarawak amat memerlukan modaliti yang sama untuk dilakukan, maka saya ingin mengesahkan bahawa 50,000 hektar yang dimasukkan itu adalah satu perancangan jangka panjang. Tetapi setakat ini seluas 4,839 hektar telah disahkan untuk dibangunkan, yang mana 2,159 hektar di Sabah, iaitu di Beluran dan Kota Belud, dan 2,680 hektar di Sarawak, terutamanya tumpuan di kawasan Batang Lupah. Sila Sembilan. Terima kasih Yang Berhormat yang telah menjelaskan sedikit sebanyak tentang rancangan pihak KKLW menggunakan landasan Felcra dan RISDA untuk terlibat secara langsung dalam penanaman padi. Dan saya ingin bukan hanya bertanya, bahkan juga mencadangkan sebolehnya, kerana kita sedar dan tahu di Sabah dan di Sarawak, khususnya di Sabah, kita sudah mempunyai ladang kelapa sawit di Kota Belud, saya ingat dalam 10,000 hektar yang ada. Di Tarusan Sapi, waktu saya jadi Ketua Menteri, saya ada alienate dalam lingkungan 10,000, cuma mungkin 3,000 ekar yang sesuai. Di Papar pun ada tanah-tanah yang terbiar. Waima di Kota Belud, kita mempunyai ladang yang dahulu berjeratus juta duit kita belanjakan dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan kewangan negara kita yang begini terbatas. Mengapa tidak, saya cadangkan kalau boleh, pihak kerajaan persekutuan memperbaiki sistem yang ada sedang berlaku di Kota Belud, di Papar, di Keningau, Tanam Padi Bukit dan juga di Tarusan Sapi, yang mana mempunyai masalah dari segi irrigation system yang ada, saluran. Cuma saya nak sebut contohnya macam di Sabah, ada 4 jabatan mengendalikan. Bagi baja, bagi fertilizer, bagi air, JPS-nya, Persatuan Peladangnya, Bernasnya. Bayangkan, so many agency yang coordinate benda-benda macam. Tanah yang ada di Felda, saya juga bekas menteri KKLW dahulu. Saya tahu tentang tanah-tanah ini. Sebahagian besar tanah yang ada di Sarawak ni gambut. Dan gambut itu yang kadang-kadang bila kita nampak kelapa sawit di cerong sikit bukan lurus. Pasal dia, you have to treat the land. Mengapa tidak saya cadangkan kalau boleh kerjasama begitu rapat komprehensif. Perbaiki
Ladang-ladang yang ada semua ada di Kota Bulu, di Terusan Sapi, di Keningau, di Papar, dan di samping itu di Sarawak, di Bario Bekalalan, tanam bukit padi yang ada kualiti dia. Kalau itu kerjasama baik di antara persekutuan kita, satu, kita dapat tingkatkan food security, penjimatan uang yang ada, dan perlu penyelarasan. Kena contohnya Bernas bagi subsidi. Dia bagi subsidi apa? Persatuan Peladang dia bagi fertilizer. Bernas bagi padi punya. So a lot of subsidi. 4 badan. So saya satu persoalan dia saya nak tanya kepada Yang Amat Berhormat. Di samping itu saya cadangkan sebolehnya pihak persekutuan dengan kerajaan kedua-dua negeri halusi keadaan ini supaya kita dapat buat penjimatan keuangan yang terbatas. Di samping itu dapat menjamin food security untuk tanam padi. Kerana Jepun tak ada masalah padi pun. 70 million population, kita baru 30 juta aja. Orang Jepun makan padi, makan beras banyak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Menteri. Silakan. Sempurna memang cukup sempurna lah di dalam maklumat terperinci kerana beliau pernah berada di sini, beliau pernah jadi Ketua Menteri. Ya. Apa yang dilakukan oleh FERCRA melalui usaha yang dilakukan, saya ambil contoh umpama di sebuah Perak. Yang dilakukan ialah setiap peserta diberikan 3 hektar untuk sawah padi dan 3 hektar lagi untuk kelapa sawit. Artinya di luar musim padi mereka ada pendapatan kelapa sawit. Hasil daripada projek yang begitu, setiap peserta memperolehi kira-kira purata ya RM1,800 sebulan. Maka kerjasama yang disebutkan oleh Yang Berhormat Sempurna tentang pelbagai kolaborasi dilakukan untuk agensi dan sebagainya, inilah yang sedang dilakukan. Dan saya sendiri mengkoordinasikan kerjasama ini dengan Kementerian Pertanian dan Jaminan Makanan di sini dan juga beberapa agensi yang lain ya, bersama dengan kerajaan negeri dan kementerian-kementerian di kerajaan negeri. Kita tidak lagi bekerja cara silo. Soal irrigation dengan izin, ya, perairan, soal baja, soal bagaimana maintenance, ya. Dan kita gunakan teknologi baru. Umpamanya dari segi pembajaan kita tidak lagi menggunakan pembajaan melalui kaedah bahasa biasa, kita gunakan drone. Ya. Dari segi penanaman benih-benih pun kita melalui pembajakan melalui teknologi baru. Begitu juga soal penuaian sebagaimana Yang Berhormat Sempurna tahu. Saya ingin menyatakan bahawa untuk Sarawak umpamanya, kawasan yang dikenal pasti setakat ini 5,000 hektar. Yang bersesuaian, tadi masalah tanah gambut, cuma 2,680 saya sebutkan tadi. Di Sabah, kita telah kenal pasti antara 5,000 hingga 10,000 hektar. Yang bersesuaian setakat ini 1,600. Artinya, untuk dengan izin, economy of scale, kita perlukan kawasan yang luas. Ya. Soal irrigation, peruntukan datangnya daripada AIDA, ya, daripada Kementerian Pertanian dan Jaminan Makanan. Tan Sri Yang Mentua, zaman kita bekerja secara silo telah berlalu. Zaman kerajaan tahu semua telah juga berlalu. Zaman kerajaan benar semua telah berlalu. Oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan sekarang ini ya, ialah kerjasama dengan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi, apatah lagi kerjasama dengan kerajaan negeri. Walaupun ini tidak termasuk dalam MA63, tetapi kita mengambil langkah supaya keterjaminan makanan dapat kita bawa untuk Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Maran. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tahniah kepada Sabah dan Sarawak kerana kurang lebih 50,000 hektar akan dibangunkan untuk tanaman padi. Yang Ketua, sebenarnya di Semenanjung tidak kurang juga berpuluh ribu hektar tanah dan juga paya yang terbiar yang tidak dibangun. Saya menjaga tadi jawapan ini diberikan jawapan oleh Menteri Pertanian dan Kesejahteraan Hidup Kejaminan Makanan. Tapi dijawab oleh
Timbalan Perdana Menteri. Jadi saya nak tahu apakah tindakan kerajaan termasuk terutama Kementerian Pertanian dalam mengenal pasti dan mengesan tanah-tanah terbiar dan paya terbiar di negara kita ini, di Semenanjung ini, dan berapa peruntukan yang disalurkan. Saya nampak apa yang disebutkan oleh Sempurna tadi betul. Kita dah lama dengan kerajaan. Nampaknya kalau sekarang ini berlapis-lapis peranan dimainkan oleh berbagai agensi. Bahkan kalau yang maklumat turun ke bawah, banyak usahawan-usahawan kita kadang-kadang mendapat 4-5 bantuan daripada agensi. Sedangkan tak ke mana pun keuntungan yang mereka peroleh. Ini saya pengalaman saya sendiri, Datuk Seri. Jadi berapakah apakah usaha yang diambil oleh kerajaan? Terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan Sri. Yang Berhormat Maran benar bahawa banyak kawasan-kawasan paya, kawasan-kawasan tanah yang terbiar. Ya, saya menjawab soalan ini kerana FECRA diberikan pertanggungjawaban untuk melaksanakan estate padi di Sabah dan Sarawak sebagaimana yang dilakukan di seberang Perak. Di Maran saya tidak pasti ada kawasan yang ada berpotensi atau tidak untuk sawah padi ini. Ya. Kalau itu kita boleh berunding sebentar lagi, tapi dengan syarat mesti luas lah. Kalau tidak luas, tidak ada economic of scale. Apa yang dilakukan sekarang oleh FECRA, ya, ialah melihat beberapa potensi keterjaminan makanan yang lain selain daripada padi. Umpamanya, apabila ketidakcukupan ayam umpamanya, atau telur, ataupun daging umpamanya, ya, terdapat kategori tanah-tanah di bawah FECRA dengan izin underutilized ataupun unutilized land. Ini kita majukan. Ya. Artinya kita akan menjadi agensi yang komplement terhadap ketidakcukupan makanan, dan ini akan memberikan keberhasilan bukan hanya kepada peneroka tetapi kepada negara keseluruhannya, kerana kita akan membantu pengurangan import bahan-bahan makanan daripada luar negara yang kosnya dengan izin production costnya semakin meningkat, dan ini akan memberikan exchange rate yang agak tidak memihak kepada kita. Dan untuk Maran dan ahli-ahli parlimen yang lain, saya fikir game changers yang dilakukan sekarang ini ialah kita bekerjasama interministerial dan interagencies agar kita tidak lagi bekerja secara silo dengan berhajat untuk komplement antara satu sama lain bagi memberikan keterjaminan makanan ini dipenuhi oleh negara kita. Terima kasih. Saya jemput Datuk Dr. Alias bin Razak Kuala Nerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Buruh Helang Buruh Tempur, soalan saya nombor 2. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Nerus, Tuan Yang Di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Malaysia telah banyak menerima manfaat daripada peruntukan yang diterima daripada Global Environment Facility ataupun GEF. Sejak Malaysia menyertai GEF pada tahun 1994, sebanyak 21 projek di peringkat nasional telah dilaksanakan dengan jumlah pembiayaan sebanyak 76.951 juta dolar Amerika Syarikat. Selain itu, Malaysia sebagai negara parti kepada Perjanjian Paris 2015 turut layak untuk menerima pembiayaan di bawah Green Climate Fund GCF bagi melaksanakan tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sehingga kini, Kementerian telah melaksanakan 4 projek GCF di peringkat nasional dengan jumlah pembiayaan sebanyak 1.398 juta dolar Amerika dan turut terlibat dalam satu projek serantau dengan pembiayaan berjumlah 300 juta dolar Amerika. Wakil-wakil daripada semua negeri termasuk dari Pantai Timur telah menghadiri sesi libat urus bagi mendapatkan input daripada pelbagai pemegang taruh bagi mengenal pasti program ataupun projek yang berpotensi untuk dilaksanakan melalui pembiayaan GEF ataupun GCF. Negeri-negeri Pantai Timur juga akan turut dilibatkan dalam program pembangunan kapasiti dan perkongsian pengetahuan semasa
pelaksanaan projek-projek lain berdasarkan kesesuaian. Terima kasih. Silakan, Ustaz. Terima kasih Muhammad Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Cuma di sini suka saya nak tanya, utamanya Kerajaan Terengganu telah banyak berkorban untuk menjaga hutan, bagi mengelakkan hakisan tanah, menjaga biodiversiti, juga menjaga sumber air dengan mengawal pembalakan dan pembukaan hutan untuk pertanian. Terengganu merupakan antara negeri yang masih mengekalkan kawasan berhutan yang tinggi, iaitu sekitar 52.2%, antara yang tertinggi dalam negara. Manakala baru-baru ini sebahagian dari hutan di Taman Negeri Kenyir, di Kenyir telah diisytiharkan sebagai Taman Negeri. Kita telah menambah keluasan tadahan air tersebut ke 30,000 hektar Taman Negeri yang baru kita isytiharkan. Oleh itu ingin saya tahu dari sudut konservasi hutan dan habitat hutan, adakah Terengganu layak menerima apa-apa lagi bantuan daripada Kerajaan Persekutuan selain daripada yang disebutkan di bawah GCF tadi. Semoga harap perkara ini dipertimbangkan kerana ialah negeri Terengganu sumbernya tak banyak. Dan kalau dari kita nak menjaga hutan ini ada bantuan yang tertentu yang spesifik daripada Kerajaan Persekutuan, memastikan kita terus dapat menjaga kelestarian hutan kita. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kolonel Ros. Sebenarnya kita tengok komitmen daripada Kerajaan Persekutuan dalam perkara ini memang jelas. Di bawah belanjawan pertama yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun ini untuk belanjawan 2023, Ecological Fiscal Transfer, yang mana wang yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri berdasarkan keluasan hutan, berdasarkan inisiatif-inisiatif pemeliharaan biodiversiti dan sebagainya yang diambil oleh negeri-negeri, telah ditingkatkan daripada 70 juta ringgit setahun kepada 150 juta ringgit setahun. Jadi ini dapat kepada semua negeri mengikut inisiatif-inisiatif yang mereka ambil, dan antara negeri yang banyak terima Sarawak, Sabah, Kelantan, Terengganu dan Pahang dan Perak. Negeri-negeri ada banyak kawasan hutan. Seterusnya untuk tahun ini atau untuk belanjawan 2024 yang baru dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, EFT ini telah dinaikkan lagi menjadi 200 juta ringgit. Jadi kalau daripada sebelum ini tahun 2022 70 juta, hampir 3 kali ganda kenaikan untuk belanjawan 2024. Satu kenaikan yang sangat besar, dan ini akan membantu kerajaan-kerajaan negeri untuk memelihara kawasan hutan mereka, termasuk tadahan air dan sebagainya. Begitu juga inisiatif baru yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam belanjawan 2024 ialah sukup biodiversiti berjumlah 1 bilion ringgit. Ya, dan sebagaimana kita tahu soal hutan, soal tanah ini di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, dan kerajaan-kerajaan negeri lah yang akan banyak memperoleh manfaat daripada inisiatif-inisiatif seperti ini. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih kepada Tan Sri Yang Di-Pertua. Kita sedar bahawa kerajaan meletakkan satu sasaran yang tinggi untuk mencapai kadar karbon sifar, namun kerjasama ataupun sokongan daripada masyarakat antarabangsa masih terhad. Persoalan saya adalah, apakah tindakan kerajaan agar dapat menerima lebih banyak dana antarabangsa dan memperbagaikan sumber kewangan untuk melaksanakan projek-projek perubahan iklim dan alam sekitar? Terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Sememangnya kalau nak berharapkan sumber daripada kerajaan semata-mata, kita ada kekangan di peringkat Kerajaan Persekutuan. Jadi di peringkat kerajaan kita cuba mempelbagaikan sumber kewangan, dan ini termasuklah projek-projek di peringkat pertimbangan oleh dana-dana antarabangsa seperti Plan Adaptasi Kebangsaan, National Adaptation Plan, banyak dibangkitkan oleh Yang Berhormat sekalian. Kita kurang bercakap tentang adaptasi. Sebenarnya NAP, National Adaptation Plan ini sedang dibangunkan dengan peruntukan $3 juta Amerika di bawah Green Climate Fund. Seterusnya ada 3 projek negara berkaitan inisiatif rendah karbon di peringkat subnasional, iaitu hidrogen hijau dan pemeliharaan ekosistem biodiversiti di infrastruktur pelabuhan berjumlah $16.314 juta Amerika yang telah disenarai pendek di bawah GEF, dan projek serantau oleh
Malaysia dan Filipina bagi meningkatkan pengeluaran makanan padi 13.799 juta dolar Amerika di bawah pembiayaan Adaptation Fund. Dan kementerian kini juga sedang menyediakan dokumen country program dengan izin yang mengandungi senarai projek mitigasi dan adaptasi yang berpotensi untuk menerima pembiayaan daripada dana-dana ini. Selain mendapatkan pembiayaan menerusi dana-dana antarabangsa, bantuan teknikal dan pembangunan kapasiti turut kita terima melalui kerjasama bilateral di peringkat serantau di bawah kumpulan kerja ASEAN. Dan akhir sekali, kementerian juga bekerjasama dengan sektor kewangan untuk mengenal pasti keperluan pembiayaan mampan dan pembiayaan berkaitan iklim yang boleh ditawarkan oleh institusi kewangan. Jawatankuasa bersama mengenai perubahan iklim yang dipengerusikan oleh Bank Negara dan Suruhanjaya Security juga sedang mengkaji program-program perintis yang bersesuaian seperti pembiayaan gabungan ataupun blended finance dengan izin untuk menyokong pembangunan projek-projek mesra iklim. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Datuk Shah Helmi bin Yahya Putatan. Tan Sri Yang di-Pertua, soalan saya nombor 3. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang bertanya. Untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian ini sentiasa komited dalam melaksanakan program penyelenggaraan jalan persekutuan di Sabah bersama agensi pelaksana iaitu JKR Sabah bagi memastikan jalan-jalan persekutuan di Sabah selamat dan selesa. Pelaksanaan program penyelenggaraan tahunan adalah tertaluk kepada kelulusan peruntukan oleh Kementerian Keuangan Malaysia dan senarai keutamaan yang disusun oleh JKR Negeri Sabah. Kementerian ini sentiasa akan memastikan aset jalan raya persekutuan berada dalam tahap yang berkualiti untuk kegunaan bersama bagi menjamin keselamatan orang awam. Juga untuk makluman ahli yang berhormat, kos penyelenggaraan jalan yang telah diperuntukkan untuk jalan persekutuan pada tahun 2022 adalah 114.19 juta. Walau bagaimanapun, jumlah peruntukan ini tidak dapat menampung kos pembaikan kerosakan jalan persekutuan di seluruh negeri Sabah seperti yang telah disenaraikan di dalam senarai kerosakan jalan yang tertunggak ataupun dikatakan backlog. Namun, bagi tahun 2023, 157.8 juta ringgit telah diperuntukkan untuk negeri Sabah bagi kerja membaik pulih permukaan jalan dan perabot jalan di bawah skop kerja berkala pavement dan berkala bukan pavement. Sebahagian jalan-jalan persekutuan di Sabah yang dahulu mengalami kerosakan kritikal telah dapat dibaik pulih pada tahun ini kerana telah mendapat peruntukan yang lebih banyak berbanding tahun 2022. Juga untuk makluman, sebagai langkah pencegahan, jalan persekutuan sepanjang 1,289.14 km yang disenggara oleh konsesi penyelenggaraan jalan persekutuan Sabah iaitu lintasan Resources Sdn Bhd telah melaksanakan penyelenggaraan rutin secara bulanan dengan anggaran kos 4 juta ringgit sebulan oleh pihak konsesi yang dilantik untuk memastikan keadaan jalan tersebut selamat dan selesa. Kementerian ini turut berpandangan bahawa terdapat jalan raya yang perlu dibina semula, memandangkan jalan-jalan ini sudah dibina lebih daripada 20 tahun. Ini bermakna jangka hayat jalan tersebut juga telah melebihi tempoh sepatutnya dari segi reka bentuk. Dalam usaha ke arah keselesaan jalan raya di Sabah, kementerian ini sudah ataupun sedang berusaha menaik taraf jalan-jalan utama di Sabah melalui projek Lebuh-Raya Pen Borneo sepanjang 210.294 km yang sedang dalam pembinaan. Dan untuk makluman tambahan ahli yang berhormat, selain struktur jalan persekutuan yang sudah uzur, isu kurang kawalan terhadap pengangkutan melebihi had muatal juga antara faktor yang menyumbangkan kepada kerosakan jalan raya yang mempercepatkan lagi kemerosotan jangka hayat jalan. Dan kementerian ini juga sentiasa berusaha untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan persekutuan pada tahap yang terbaik bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya khususnya di jalan persekutuan negeri Sabah. Juga untuk makluman ahli yang berhormat,
bagi penyelenggaraan lampu jalan sebanyak 3.7 juta ringgit daripada peruntukan khas di bawah kod P10, iaitu baik pulih lampu jalan dan pemasangan lampu jalan di jalan gelap, telah dimanfaatkan untuk membaik pulih lampu jalan sedia ada yang rosak di jalan persekutuan seluruh negeri Sabah. Dan selain itu, sebanyak RM700,000 daripada kelulusan peruntukan fasa 2 di bawah kod B27 juga telah dimanfaatkan untuk membaik pulih lampu isyarat dan lampu jalan di jalan persekutuan Sabah. Dan agihan peruntukan di daerah-daerah di Sabah adalah ditentukan oleh JKR Sabah bergantung kepada senarai keutamaan yang disusun. Dan selain daripada penyelenggaraan lampu jalan, kementerian ini juga harus menanggung bil elektrik sekurangnya RM1.1 juta, di mana kos ini merupakan komitmen keuangan yang perlu ditanggung oleh Kerajaan Persekutuan. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput bertatan, silakan. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang agak menyeluruh. Soalan tambahan saya adalah anggaran kasar keperluan penyelenggaraan jalan Persekutuan di Sabah pada tahun 2024 adalah dianggarkan berjumlah sebanyak RM313 juta yang meliputi cadangan penyelenggaraan kerja berkala pavement dan juga bukan pavement yang meliputi lebih kurang 150 km panjang jalan. Bolehkah Yang Berhormat Menteri menerangkan tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi nilai kelulusan peruntukan yang dipohon pada tahun 2024 kelak? Silakan Menteri. Baik, soalannya ringkas. Itu Kementerian Dipertua, jawapannya pun ringkas. KKR, Kementerian Kerja Raya senantiasa berusaha memastikan jalan-jalan persekutuan di Sabah dalam keadaan selamat dan selesa, seperti mana telah saya tekankan tadi. Walau bagaimanapun, yang ditanya ni nilai kelulusan peruntukan adalah bergantung kepada kelulusan belanjawan dan agihan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Sekian, Yang Berhormat. Terima kasih. Baik, saya jemput Alor Ustaz. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri. Mengenai penyelenggaraan jalan raya, saya dapati ada banyak agensi yang terlibat dalam satu-satu penyelenggaraan jalan raya. JKR, PBT, ada di kawasan Taman Perumahan tu Pemaju, dan kalau di Kedah tu MADA. Jadi dia apabila berlaku satu-satu aduan ataupun isu masalah, tindakan tu lambat nak diambil sebab masing-masing menuding jari satu sama lain. Jadi adakah kementerian bercadang untuk menjelaskan supaya ada satu agensi saja yang urus semua jalan ni? Dan yang kedua, Tan Sri Speaker, lampu jalan tadi, ada kes di mana lampu jalan tu tak boleh menyala lama sebab pemaju tak handover kepada pihak JKR ataupun tak handover kepada pihak PBT. Jalan tu orang dah guna dah 10 tahun, 15 tahun, tapi masih tak handover dan masih bergelap. Tiang ada tapi lampu tak menyala. Apa pandangan kementerian tentang isu ini? Terima kasih. Terima kasih, Tuan Dipertua. Walaupun soalan asalnya Sabah, tapi saya jawab jugalah. Ni dari Alostar, ya, di Kedah. Soalan yang pertama tadi, dia ada dua soalan tambahan ni. Iaitu apa kaedah? Sudah semestinya kita ada. Pada 24 bulan Ogos lalu, Kementerian Kerja Raya Malaysia telah melancarkan satu kempen yang ini, pakai kempen My Jalan, jalan kita lah. Iaitu supaya kita ada satu kaedah di mana aduan boleh disalurkan. Ini untuk menambahkan saluran-saluran yang dah sedia ada. Ini tambahan, ya. Semasa saya mengetuai kementerian inilah, kita buat lagi satu untuk memudahkan aduan-aduan dibuat dan diajukan kepada kementerian. Dan yang ini kita buat sampai no rondo polisi. Mengapa? Kerana kita ada beberapa tahap jalan ni, jalan persekutuan, jalan negeri, jalan PBT, ya. Jadi memang kalau aduan ni dibuat, pengguna ni dia tak tahu mana lah, ya, asal ada rosak kan. Jadi kita buat, kita bangunkan apps ini, dari aduan kita boleh terima, lepas tu kita tengok mana yang di bawah kementerian ataupun jalan persekutuan, kita ambil tindakan. Kita dah jaminkan juga kalau ada aduan, kita buat satu yang kita dah katakan, kita akan buat penampalan kalau pothole lubang jalan dalam masa 24 jam.
Ini memang kita bergantung kepada syarikat konsesi juga untuk mereka berjalankan tugas mereka. Ini arahan daripada kementerian. Bagi jalan-jalan di bawah kerajaan negeri dan PBT yang lain, kita dah mohon mereka juga come on board bersama KKR supaya kita boleh menangani masalah ini. Tapi itu bergantung sangat kepada mereka juga di peringkat kerajaan negeri, di peringkat PBT. Tapi saya sudah merayu kepada mereka lah. Saya merayu, I appeal to them supaya bersama. Ini demi pengguna. Yang kedua, jawapan yang kedua tadi berkenaan dengan isu kerosakan lampu, jalan lampu. Jadi memang seperti mana semua sedia maklum, selama ini kerosakan itu banyak dan keuangan kita sangat terhad. Sebab itu baru-baru ini apabila di bentang bajet, saya banggalah kerana yang kita mohon untuk kegunaan repair ataupun bagi jalan lampu ataupun pemasangan jalan lampu jalan di tempat-tempat yang sepatutnya ada lampu yang gelap, telah kita dapat peruntukan bertambahlah daripada Kementerian Kewangan. Jadi yang berhormat, di mana dalam bulan berapa sudah saya buka kepada ahli yang berhormatlah tulis surat kepada kementerian, telah kita juga siapa yang telah memohon, kita tak mengecewakan mereka. Jadi untuk tahun depan dengan keadaan dengan peruntukan yang pertama ini bolehlah kita bantu. Mungkin tak boleh sempurna semuanya, tapi sekurang-kurangnya ada juga. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Datuk Muslimin bin Yahya, Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Bertua, Sici Loro Telu Papat, soalan saya nombor 4. Silakan, Menteri. Tuan Yang Dipertua, lebih dahulu saya ingin menjelaskan bahawa berdasarkan laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2020, hanya 42% pelajar dan program TVET di negara kita dikendalikan dan berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Dari sudut bilangan program diploma bagi bidang TVET di bawah KPT, terdapat sebanyak 299 program mewakili 37% daripada keseluruhan program diploma TVET yang ditawarkan oleh 12 kementerian atau agensi di seluruh negara. Oleh yang demikian, sebagai penjelasan, segala maklumat mengenai kebolehpasaran graduan yang saya nyatakan di sini adalah terhad kepada pengajian TVET di bawah institusi-institusi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Secara keseluruhannya, bagi tempoh 2018 sehingga 2023, jumlah graduan bidang TVET yang dilahirkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi adalah seramai 256,901 orang. Pecahan graduan ini adalah seperti berikut. Pertama, graduan Universiti Awam atau MTUN adalah seramai 71,825 orang. Manakala graduan Politeknik dan College Community adalah seramai 185,076 orang. Jumlah ini merangkumi 139,579 orang graduan Politeknik dan 45,497 orang graduan College Community. Sebelum menjawab mengenai peratusan kebolehpasaran graduan, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kebolehpasaran graduan. Secara umumnya, ia merujuk kepada 4 kelompok graduan iaitu, pertama, mereka yang telah bekerja termasuklah mereka yang memilih sebagai usahawan. Kedua, mereka yang sedang melanjutkan pengajian. Ketiga, mereka yang sedang mengikuti kursus atau latihan peningkatan kemahiran atau sijil profesional. Dan keempat, mereka yang sedang menunggu penempatan pekerjaan semasa kajian pengesanan graduan dijalankan. Dengan menggunakan definisi tersebut, kajian pengesanan graduan yang dilakukan oleh KPT yang merekodkan kadar respon melebihi 90% menunjukkan purata kebolehpasaran graduan TVET dari Universiti Awam MTUN pada tahun 2018 hingga 2022
adalah sebanyak 91.8%. Daripada jumlah ini, 69.4% graduan telah bekerja dan dari jumlah responden yang telah bekerja ini, sebanyak 60.9% bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan pengajian di Universiti Awam ataupun MTUN. Manakala baki 14.9% adalah graduan yang sedang melanjutkan pengajian, 3.1% lagi sedang mengikuti kursus atau latihan meningkatkan kemahiran dan 4.3% lagi sedang menunggu penempatan pekerjaan. Purata kebolehpasaran graduan politeknik pada tahun 2018 hingga 2022 pula adalah sebanyak 94.8%, dengan peratus graduan yang telah bekerja adalah sebanyak 76.2%. Daripada jumlah responden yang telah bekerja ini, sebanyak 50% bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan pengajian di politeknik. Manakala baki 19.1% adalah sedang melanjutkan pengajian, 0.4% lagi sedang mengikuti kursus atau latihan meningkatkan kemahiran dan 1.5% lagi sedang menunggu penempatan pekerjaan. Seterusnya, bagi kebolehpasaran graduan college community pada tahun 2018 hingga 2022 pula menunjukkan purata sebanyak 96.2%, dengan peratus graduan yang telah bekerja adalah sebanyak 74.8%. Daripada jumlah responden yang bekerja ini, sebanyak 53.4% graduan telah bekerja dalam bidang yang dipelajari di college community. Manakala baki 22.3% adalah graduan yang memilih untuk melanjutkan pengajian, 0.2% lagi mengikuti kursus atau latihan meningkatkan kemahiran dan 0.4% menunggu penempatan pekerjaan. Sila Sungai Besar. Terima kasih kepada Tuan Yang Pertua, terima kasih kepada Yang Mak Menteri atas jawapan. Jadi persoalan kita pada Yang Mak Menteri, adakah statistik ini benar-benar menggambarkan keberhasilan pasaran buruh di kalangan graduan Tibet? Persoalan kita yang pertama adalah soal gaji dan upah yang sangat menghambat, sangat rendah, dan ini sangat menghantui graduan-graduan Tibet kita dalam memburu peluang pekerjaan. Jadi mungkin adakah ketidaksepadanan kemahiran dan ketidakkesesuaian kelayakan dengan keperluan industri. Jadi persoalan saya, apa usaha kolaborasi kementerian dalam memartabatkan graduan Tibet ini dari segi upah dan gaji, dan ia dijadikan sebagai bidang kemahiran yang diisi oleh graduan Tibet dan bukan diisi oleh warga asing di sektor-sektor tertentu. Terima kasih, Tuan Yang Pertua. Azri Yang Dipertua, seperti yang telah saya berikan jawapan saya merangkumi perkara-perkara yang kita lakukan dan berkaitan dengan pekerja ataupun pelajar-pelajar yang dilahirkan melalui KPT. Dan seperti yang telah dikatakan, pelajar-pelajar daripada program TVET di bawah KPT meliputi dalam 42% sahaja pelajar-pelajar. Jadi apa yang kita lakukan, mungkin ada yang berlaku di luar kepada pelajar-pelajar yang tidak dikendalikan oleh institusi bawah KPT. Tetapi bagi KPT, apa yang kita sedang berikan perhatian sekarang bukan sahaja kepada soal kebolehpasaran graduan, tapi pada kali ini kita juga melihat kepada soal gaji yang diterima oleh graduan-graduan TVET yang dilahirkan oleh pihak KPT. Jadi dalam soal ini kita telah menetapkan dan memastikan supaya dilakukan sasaran peratusan graduan yang menerima gaji seboleh-bolehnya mendapat gaji premium. Dan kita definisikan gaji premium ini iaitu 4,000 ke atas sebulan. Jadi untuk makluman ahli yang berhormat,
bagi graduan lepasan MTun, mereka yang sudah menerima gaji premium adalah dalam lingkungan 10%. Dan walau bagaimanapun, graduan lepasan universiti awam dengan gaji 2,500 ke atas adalah seramai 38%. Maknanya mereka yang mempunyai ijazah. Bagi graduan lepasan politeknik, mereka yang sudah menerima gaji premium walaupun diploma 0.9%. Tetapi yang 2,500 ke atas adalah sebanyak 6.1%. Jadi bagi kementerian, sekarang sasaran kita bukan lagi keboleh pasaran graduan, tetapi sasaran kita ialah gaji premium. Seperti mana yang dikatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Dan untuk kita pastikan ini dapat dilakukan, antaranya kita akan melakukan reformasi terutamanya kepada politeknik. Di mana antaranya kita akan menjalin dan mempunyai hubungan kerjasama yang aktif dengan pihak industri. Dan kita akan menyediakan program-program baru yang menepati kehendak dan keperluan negara dan juga industri. Jadi itu antara usaha-usaha itu tidak mungkin akan dapat keputusan yang segera dan cepat, tetapi akan dilakukan secara berterusan, insya-Allah. Baik, saya jemput Parit Sulong. Terima kasih. Parit Sulong. Saya bangun dulu. Terima kasih Tan Sri Speaker. Tak dinafikan bahawa GE seperti yang berhormat nyatakan di bawah KPT ini adalah sangat tinggi. Yang berhormat menyatakan bahawa GE adalah berdasarkan mereka yang menjadi usahawan, bekerja dan menunggu pekerjaan dan sebagainya. Cuma saya nak bertanya pada pihak yang berhormat, adakah kementerian ada membuat kajian mengenai apakah GE yang dinyatakan itu berdasarkan kepada bidang pengajian graduan tersebut dan berapa peratuskah graduan TVET yang mendapat pekerjaan mengikut bidang pengajian masing-masing, dan sebab saya maklum bahawa di bawah KPT ada GITC bekerjasama bersama dengan pemain industri. Minta Yang Berhormat menyatakan status terkini kolaborasi strategik yang dilaksanakan bersama pemain industri untuk memastikan graduan TVET di bawah KPT ini mendapat latihan dan penempatan yang tepat. Terima kasih. Menteri. Mengenai soal pendapatan yang cepat, saya ingat tadi panjang lebar saya dah jawab peratus-peratus. Mungkin baru masuk tak agaknya. Soalan dia dah jawab. Biar soalan tampin tu speaker. Dan oleh kerana yang bertanya tu bekas Menteri Pendidikan, saya ingat dia benda yang dia dah tahu dia tanya pula. Jadi soalnya memang antara pihak kementerian dan institusi TVET di bawah kementerian, kita memang mempunyai hubungan yang rapat dengan pihak industri. Malah untuk makluman, ketika ini sebanyak 18,000 pihak industri mempunyai kolaborasi dengan pihak KPT, terutamanya politeknik. Dan memang kita ada wujudkan satu badan yang kita menginstitusikan kerjasama tersebut, dan insya-Allah semasa kita melancarkan reformasi program politeknik ni, kita akan turut melancarkan badan tersebut. Baik, saya jemput Datuk Seri Haji Jalaluddin bin Haji Alias Jelebu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang di-Pertua, soalan saya nombor 5. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih juga Yang Berhormat Jelebu. Setakat 31 Ogos 2023 terdapat 984 projek dalam peringkat rundingan ataupun pipeline dengan jumlah jangkaan pelaburan baru sebanyak 105.3 bilion ringgit di bawah seliaan MAIDA. Daripada jumlah tersebut, jangkaan pelaburan asing adalah sebanyak 89.5 bilion ringgit, manakala pelaburan langsung domestik adalah sebanyak 15.8 bilion ringgit. Jumlah pelaburan ini merangkumi projek-projek daripada sektor perkilangan dengan cadangan pelaburan sebanyak 73.6 bilion ringgit yang melibatkan 53 cadangan projek
serta 931 cadangan projek dalam sektor perkhidmatan di bawah selian MIDA dengan cadangan pelaburan sebanyak 31.7 bilion ringgit. Tan Sri Yang Di-Pertua, pelaburan yang masuk ke semua negeri dapat dilihat melalui projek pelaburan yang telah berjaya diluluskan dalam sektor perkhidmatan, perkilangan dan utama berjumlah 267.8 bilion ringgit sepanjang tahun 2022. Ini melibatkan 4,517 projek dan dijangka mewujudkan 140,440 pekerjaan ataupun peluang pekerjaan di negara ini. Dari jumlah ini, DDI adalah sebanyak 39% dan FDI adalah lebih kurang 61%. 5 negeri utama yang diluluskan pelaburan pada tahun 2022 adalah Johor, Selangor, Sarawak, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Pelaburan yang diluluskan di Lebah Kelang iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor hanyalah merangkumi 31.9%. Ini menunjukkan bahawa pelaburan yang diluluskan di Malaysia tidak hanya tertumpu di Lebah Kelang. Pada dasarnya, pemilihan lokasi pelaburan oleh pelabur adalah atas keputusan perniagaan ataupun business decision pelabur itu sendiri dan banyak bergantung kepada ekosistem dan kekuatan kluster industri di sesebuah negeri. Selain itu, kerajaan Malaysia melalui MIDA menyediakan pakej insentif cukai kepada pelabur domestik dan asing bagi menggalakkan pelabur-pelabur ini mengeluarkan keluaran atau menjalankan aktiviti bernilai bertambah tinggi ataupun nilai tambah tinggi dan juga berteknologi tinggi di bawah Akta Penggalakan Pelaburan 1996. Bagi mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah, dasar pelaburan baru berteraskan aspirasi pelaburan nasional ataupun the NIP and NIA turut menggariskan kepentingan keseimbangan wilayah. Malah Pelan Induk Perindustrian Baru ataupun NIMP juga turut menetapkan misi menjamin sekuriti ekonomi dan keterangkuman sebagai salah satu misi di dalam NIMP. Kekuatan kluster industri di setiap negeri boleh melengkapi antara satu sama lain dan mendapat manfaat limpahan ekonomi daripada kluster sedia ada. Sebagai contoh, Kedah dan Perak mendapat manfaat limpahan ekonomi dari kluster electrical dan elektronik di Bayan Lepas dan juga Batu Kawan. Limpahan ekonomi ini akan dapat mewujudkan kluster industri baru dan industri sokongan seperti perkilangan berteknologi tinggi dan aktiviti penyelidikan dan pembangunan di high-tech park di Kulim dan Perak yang boleh menyokong kluster E&E di Pulau Pinang. Contohnya lah. Terima kasih. Sila Jelebu. Sempurna soalan saya dulu sebenarnya. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya nak ucapkan terima kasih kepada jawapan dan juga penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Cumanya Tan Sri Yang Di-Pertua, saya telah teliti tadi tentang keputusan untuk melakukan investment atau pelaburan ini adalah bergantung kepada keputusan perniagaan ataupun business decision. Kita tahu bahawa banyak agensi penggalakan pelaburan ataupun investment promotion agency ini yang banyak terdapat dalam negara kita. Dan tadi Yang Berhormat Menteri sebut pada tahun 2022 ya, pelaburan yang diluluskan 264.6 bilion. Cumanya Yang Berhormat Menteri sebut 5 negeri, Johor, Selangor, Sarawak, Wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang. Tak sebut pun Negeri Sembilan kerana kita tahu Negeri Sembilan berada di tangga yang ke-8. 8. Soalan saya nombor 5, kalau boleh naikkan Negeri Sembilan ke nombor 5, Tan Sri. Jumlah pelaburan 8.9 bilion. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, Negeri Sembilan ni dulu Yang Berhormat Menteri sebut Negeri Sembilan ni second Klang Valley in the making dan berhampiran next to the Klang Valley. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah perancangan kerajaan untuk memastikan IPA ni ataupun Investment Promotion Agency ni dapat membantu untuk mempromosikan semua lokasi termasuk yang penting sekali Negeri Sembilan secara adil dan saksama. Kemudian Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua, saya juga nak dapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri mengenai FDI yang memasuki Malaysia dan menyumbang terhadap limpahan ekonomi. Kita tahu bahawa satu komitmen pelaburan FDI ini mengambil masa untuk direalisasikan, untuk diterjemahkan. Dalam hal ini, saya nak minta penjelasan daripada kerajaan. Janganlah ganggu saya. Ini penting.
Dalam hal ini saya ingin bertanya untuk penjelasan daripada pihak kerajaan, peratusan komitmen FDI yang telah direalisasikan dalam 5 tahun yang kebelakangan ini. Terima kasih Tan Sri Yang Betul. Ini bukan live streaming Tan Sri, ini cuma catatan saya untuk rujukan saya. Terima kasih. Faham. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu. Tan Sri Yang Dipertua, soalan itu panjang, jadi saya akan cuba rumuskan jawapan. Mengenai Negeri Sembilan, ya betul, di tangga yang ke-8 pada tahun 2022. Kalau berdasarkan data ini, Negeri Sembilan mencatatkan pelaburan sebanyak 8.9 bilion ringgit dalam sektor perkhidmatan, perkilangan dan juga utama yang melibatkan 166 projek dan dijangka mewujudkan 3,597 peluang pekerjaan. Tapi saya ada data yang baru yang mungkin saya boleh kongsikan dengan Yang Berhormat Jelebu. Bagi tempoh separuh pertama 2023, Negeri Sembilan mencatatkan pelaburan sejumlah 1.9 bilion ringgit juga dalam sektor perkhidmatan, perkilangan dan utama, melibatkan 89 projek dan mewujudkan 1,110 peluang pekerjaan. Daripada jumlah ini, pelaburan langsung domestik DDI yang diluluskan adalah sebanyak 1.6 bilion ringgit, manakala FDI lebih kurang 378.8 juta ringgit. Kalau kita lihat, memang betul ada peluang kita nak memberi lebih banyak fokus kepada sektor-sektor perkilangan di Negeri Sembilan. Contohnya Samsung FDI Energy. Malaysia merupakan salah satu projek utama yang diluluskan di Negeri Sembilan pada tahun 2022 bagi mengeluarkan sel bateri EV di Seremban, Negeri Sembilan. Jadi dalam usaha kita untuk menyelaraskan aktiviti pergalakan pelaburan dengan lebih berkesan, terdapat keperluan untuk juga menyusun semula landscape IPA kita ataupun Investment Promotion Agency kita dengan dimulai dengan penyelarasan fungsi dan peranan koridor ekonomi wilayah, terutamanya bila berkaitan dengan pelaburan dan juga dengan berkaitan dengan perdagangan. Majlis Pelaburan Negara yang telah membuat keputusan, kita nak susun semula ekosistem IPA kita yang akan dimulakan dengan pelan penyelarasan fungsi dan peranan IPA ini secara berfasa. MIDA selaku IPA utama negara akan terus mempromosi koridor ekonomi wilayah berdasarkan kekuatan ekosistem industri di setiap wilayah, dan kita akan mengkaji di manakah kekuatan di Negeri Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan, di Terengganu itu petrokimia contohnya, ya, dan electrical dan elektronik di Pulau Pinang, produk getah juga di Kedah pun kuat, hydroeconomy of course in Sarawak dan sebagainya, dan of course Sabah berasaskan sumber. So kita akan merealisasikan target-target ini dan sasaran-sasaran kita akan kongsikan dengan semua negeri, insya-Allah. Silakan Drama Kota. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tahniah Menteri Presiden BAM IAM yang baru. Soal keseimbangan kawasan. Ada juga mungkin kaitannya dengan pelaburan dalam bidang-bidang baru yang nak ketengahkan oleh pihak kerajaan. Sebagai contohnya dalam ekonomi digital. Saya nak tahu sama ada understanding yang asal dulu kerajaan sebelum ini dalam bidang ekonomi digital, MIDA bekerjasama dengan MDEC. Adakah itu masih diteruskan, dan bahagian keduanya ialah bagaimana dengan kawasan-kawasan yang dulunya memang dikhususkan, koridor-koridor dikhususkan untuk produk tertentu atau bidang tertentu. Adakah kemungkinan ia dikaji semula sebab koridor tu nampak tak bergerak? Saya bagi contoh, saya sebutlah kawasan saya, Indra Mahkota. Malaysia China Kuantan Industrial Park. Itu asalnya untuk heavy industry tapi dia tak bergerak. Sedangkan China ada kemungkinan untuk melabur dalam bidang ekonomi digital. Jadi itu yang saya nak kaitkan antara MIDA dengan MDEC dan kemungkinan ada penyusunan baru untuk setengah koridor wilayah itu dalam sektor-sektor yang baru seperti ekonomi digital. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Soalan pertama mengenai kerjasama di antara MDEC dan juga MIDA itu berterusan. Yang di masa Sri
dengan izin, this was during his time, Yang Berhormat, di mana kita ada fungsi yang dipanggil DIO, ya, dan itu diteruskan, dan sebenarnya baru-baru ini pun bersama-sama dengan MDEC dan MIDA banyak mencapai kejayaan membawa pelaburan dari dalam data center, terutamanya di Cyberjaya dan juga di Johor. Dan soalan kedua mengenai fungsi-fungsi wilayah ni daripada segi fokus kepada certain sektor itu masih lagi diteruskan. Memanglah ada cabaran di setengah-setengah wilayah di mana kita dalam in our using attempt to close the gap, ya. Oleh itu kita bersama-sama dengan kerajaan negeri perlu memberi lebih fokus kepada sektor-sektor yang baru, yang berteknologi tinggi. Tan Sri Yang Tua, boleh saya MCKIP contohnya, sebenarnya MCKIP ni di Pahang ni agak berjaya sebenarnya. Kalau dari segi keluar tanah tu dah habis, ya, dia nak lagi tanah, tetapi fokus kita dalam NIP ialah untuk memastikan industri yang dia bawa masuk itu ada limpahan yang positif kepada masyarakat setempat, kepada syarikat-syarikat kita juga. Dan oleh itu kita nak increase the economic complexity, dan insyaAllah saya akan berhubung juga dengan YB Indra Mahkota bagaimana kita nak relook dan fokus balik kepada industri yang berteknologi tinggi untuk MCKIP. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tuan Muhammad Misbahul Munir bin Masduki, Pasir Parit Bunta, sorry. Terima kasih Tuan Yang Speaker. Saya nak bagi pantun. Naik lembu, naik kuda. Ingatkan menteri ada, rupanya tiada. Soalan 6 saya kemuka. Harap Timbalan Menteri jawabkannya. Silakan Menteri. Ya, terima kasih kepada Parit Puntar. Saya terpandai untuk balas pantun. Okay. Cuma untuk makluman ahli yang berhormat, pada 5 Disember 2022 yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa Parti Beras Nasional Berhad, BERNAS, telah bersetuju memberi sumbangan sebanyak RM250 kepada pesawat dengan memberi implikasi kewangan sebanyak RM60 juta. Sumbangan ini diberikan secara berperingkat kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM), yang mana penyaluran pertama adalah berjumlah RM10 juta dan penyaluran kedua adalah berjumlah RM20 juta. Penyaluran pertama sebanyak RM10 juta telah disalurkan kepada KPKM untuk diakikan kepada 3 buah negeri di pantai timur, yaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang. Manakala penyaluran kedua sebanyak RM20 juta adalah untuk diakikan kepada pesawat di 5 buah negeri, yaitu Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Penyaluran bantuan bagi pesawat-pesawat di negeri Perak dan negeri lain pula akan dilaksanakan pada peringkat yang seterusnya. Kerajaan komited untuk memastikan bantuan khas tersebut akan sampai kepada kesemua pesawat yang layak menerima bantuan daripada BERNAS. Sekian. Sila Parit Bunta. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya harap janji PM untuk bagi RM200 kepada pesawat dapat disegerakan, terutama di negeri Perak. Soalan kedua, untuk makluman Yang Berhormat Perdana Menteri, masalah petani di daerah Krian dan saya percaya daerah yang lain mengalami beberapa kerugian dalam musim unuai baru ini akibat tanah jerus. Di daerah Krian saja, terutamanya Parit Bunta, sebanyak lebih kurang 500 hektar tanah jerus menyebabkan hampir 452 petani mengalami kerugian, yang anggaran purata kerugian setiap seorang petani ialah lebih kurang 5 hingga 6,000. Jadi apakah tindakan kerajaan untuk membantu para petani yang mengalami kerugian akibat tanah jerus di daerah Krian? Yang kedua, untuk makluman YB, harga benih padi yang disilingkan oleh kementerian ialah RM35 satu beg. Tapi berlaku di kebanyakan tempat harga benih padi dijual dengan kadar RM55 hingga RM60 satu beg, yang menyebabkan para petani merasa tak mampu untuk membeli harga benih padi yang begitu tinggi. Jadi apakah langkah kerajaan untuk memastikan supaya harga benih padi dijual mengikut harga siling yang ditetapkan? Sekian, terima kasih. Ya, untuk makluman Parit Puntar,
Yang pertama sekali saya ingin menjawab kepada yang untuk negeri-negeri lain yang belum mendapat yang RM250 daripada sumbangan ni. Saya nak tekankan cara penyaluran sumbangan kepada petani adalah berdasarkan kepada perbincangan di antara pihak kementerian, agensi-agensi berkaitan seperti MADA dan KATA serta fasa penyaluran dana oleh Bernas. Dan kementerian akan memastikan kesemua pesawat yang berkelayakan akan menerima bantuan tersebut pada masa yang sesuai, dan yang selebihnya yang untuk soalan-soalan yang lebih spesifik untuk kawasan ini lari daripada soalan asal, dan kerajaan dan KPKM akan memberikan jawapan yang tertulis dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tampin. Terima kasih Datuk Seri Dipertua. Saya difahamkan kerajaan hari ini telah terikat dengan perjanjian bersama Bernas untuk tempoh 10 tahun yang bermula pada 11 Januari 2021 hingga 10 Januari 2031. Rentetan daripada isu beras yang timbul baru-baru ini telah wujud desakan supaya monopoli tersebut ditamatkan atau dibuka sekurang-kurangnya 30% hak lesen import kepada pengilang dan pemborong lain. Jadi itu, adakah kajian telah dilakukan oleh kementerian terhadap cadangan-cadangan tersebut bagi memastikan keterjaminan bekalan beras import dalam negara pada harga yang berpatutan? Dan sejauh manakah kaedah monopoli beras ini membawa nilai positif kepada rakyat untuk menangani cabaran yang bakal mendatang? Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Yang soalan untuk macam mana kita nak sama ada nak pecahkan monopoli Bernas atau nak teruskan adalah soalan yang popular di kalangan ahli-ahli parlimen. Saya nak memberitahu kepada Dewan ni bahawa kita ada jabatan kuasa pemantauan monitoring committee untuk perjanjian konsesi penswastaan di antara kerajaan dan juga Bernas. Dan ahli tetap jabatan kuasa pemantauan KPI untuk Bernas ni dipengerusikan oleh KSU. KSU Ketua Setiausaha untuk KPKM dan juga ahli-ahli jabatan kuasa termasuk juga Ketua Pengarah Kawalan Padi dan Beras KPKM, wakil daripada Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan wakil daripada Syarikat Pelaburan Kerajaan GIC Kementerian Kewangan Malaysia, dan wakil Bahagian Pertanian Kementerian Ekonomi, dan juga wakil tetap industri padi dan juga Bernas. Dan untuk sebarang review ke yang untuk yang atau kaji semula ke untuk yang konsesi ini akan selalu dipantau dengan memastikan KPI daripada Bernas ni memenuhi yang apa yang telah ditetapkan. Kalau KPI itu tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, baru kita akan masuk kepada peringkat sama ada nak kaji semula untuk yang konsesi ini atau tidak. Terima kasih. Baik, saya jemput Tuan William Leong Jikin Selayang. Terima kasih Yang Dipertua Speaker. Soalan saya soalan nombor 7. Silakan. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Sumber Manusia mengambil berat tentang diskriminasi di tempat kerja, khususnya bagi mereka yang mempunyai ketidakupayaan sama ada secara fizikal ataupun mental. Sebagai salah satu langkah bagi membenteras diskriminasi di tempat kerja, pindaan telah dibuat ke atas Akta Kerja 1955 yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2023. Satu peruntukan baru iaitu Seksyen 69F telah dimasukkan ke dalam akta tersebut, di mana Ketua Pengarah Tenaga Kerja diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa pertikaian berkaitan isu diskriminasi berkaitan pekerjaan. Berdasarkan peruntukan baru tersebut adalah satu kesalahan sekiranya majikan gagal mematuhi keputusan Ketua Pengarah Tenaga Kerja berkaitan diskriminasi di tempat kerja, dan jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000, dan sekiranya kesalahan masih berterusan, boleh dikenakan denda lanjutan tidak melebihi RM1,000 bagi tiap satu kesalahan. Selain itu, isu diskriminasi juga boleh dibangkitkan sebagai pertikaian perusahaan, dan aduan boleh dibuat di bawah Seksyen 18 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 oleh Kesatuan Sekerja. Manakala bagi pekerja yang tidak mempunyai kesatuan sekerja, mereka boleh memfailkan aduan berkenaan pelanggaran terma dan syarat perkhidmatan atau apa-apa isu lain yang berkaitan pekerjaan, termasuk diskriminasi melalui pelbagai kaedah, termasuk melalui surat, email, sistem pengurusan aduan awam, aplikasi dengan izin working for workers, atau hadir sendiri
ke pejabat tenaga kerja yang berdekatan. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia, setakat 30 September 2023, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia telah menerima 8 aduan berkaitan isu diskriminasi, iaitu 2 aduan diskriminasi berkaitan bayaran tunai dan 6 aduan diskriminasi berkaitan selain bayaran tunai. Semua aduan berkenaan telah disiasat dan diselesaikan. Aduan yang diterima tidak berkaitan dengan ketidakupayaan sama ada secara fizikal ataupun mental. Justru, kementerian ini berpandangan bahawa tiada keperluan mendesak untuk merangka satu legislatif khas berhubung diskriminasi di tempat kerja, khususnya bagi melindungi mereka yang mempunyai ketidakupayaan sama ada secara fizikal ataupun mental. Peruntukan perundangan sedia ada adalah memadai untuk mengatasi masalah berkenaan dengan syarat pemantauan dan penguatkuasaan perlu dipertingkatkan agar semua pihak iaitu pekerja dan majikan arif tentang hak dan tanggungjawab masing-masing dalam memastikan persekitaran kerja yang bebas diskriminasi. Sehubungan itu, Kementerian Sumber Manusia juga menerusi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan melaksanakan program berhubung isu kesihatan mental di tempat kerja dengan menguatkuasakan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 secara menyeluruh di tempat kerja bertujuan untuk menggalakkan persekitaran kerja yang sesuai dengan keperluan fisiologi dan psikologi pekerja. Jabatan akan menyiasat sebarang kes berkaitan isu kesihatan mental di tempat kerja yang dilaporkan oleh majikan, pengamal perubatan atau pekerja. Di samping itu, Garis Panduan bagi mencegah tekanan dan keganasan di tempat kerja 2001 turut diterbitkan bagi menggariskan tindakan bersepadu terhadap permasalahan tekanan dan keganasan yang wujud di tempat kerja. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian juga bekerjasama dengan Universiti Teknologi Mara merangka satu garis panduan berkaitan penaksiran dan pengurusan risiko kesihatan mental di tempat kerja yang dijangka akan diterbitkan pada Januari tahun 2024. Terima kasih. Baik, Tuan Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang lengkap. Soalan tambahan saya ialah mengikut data yang saya ada pada 2008 4,500 OKU bekerja dengan perkhidmatan awam dan pihak swasta. Ini adalah 1.4% OKU dewasa yang didaftarkan dengan pejabat kebajikan. Saya juga mendapat maklumat bahawa hanya 0.35% bekerja dengan perkhidmatan awam. Ini adalah kurang daripada sasaran dasar yang dipanggil 1% peluang pekerja dalam perkhidmatan awam kepada orang kurang upaya. Ini adalah bilangan 16 tahun 2010. Apakah status kejayaan dasar ini dan langkah-langkah untuk mencapai sasaran bahawa orang kurang berupayaan dapat bekerja dengan perkhidmatan awam? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan asal yang dikemukakan oleh Yang Berhormat adalah berkaitan dengan diskriminasi terhadap mereka yang mengalami ketidakupayaan dan juga mereka yang menghadapi masalah dari segi mental. Tetapi soalan kedua pula telah beralih kepada berkaitan dengan pengambilan pekerja OKU, terutamanya OKU ke sektor swasta dan juga sektor awam. Untuk makluman Yang Berhormat, saya tidak dapat memberi apa-apa jawapan secara statistik sebab ini bukan hanya melibatkan Kementerian Sumber Manusia, ia juga melibatkan JPA sebab soalan Yang Berhormat adalah untuk sektor awam. Jadi Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai data untuk memberi jawapan yang terperinci kepada Yang Berhormat. Walau bagaimanapun saya juga berharap bahawa sama ada pihak swasta maupun pihak awam memberi peluang yang baik kepada sesiapa sahaja, terutamanya kepada golongan OKU. Terima kasih Yang Berhormat. Boleh berikan jawapan tulislah. Minister Tanah. Saya akan usulkan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Dipertua.
saya ingin bertanya pada Yang Berhormat Menteri. Kajian Ipsos pada awal tahun ini menunjukkan bahawa 23% lelaki dan 26% wanita di Malaysia mengakui melihat situasi ataupun contoh diskriminasi jantina yang berlaku di tempat kerja, termasuklah mungkin mereka mengalami masalah mental ataupun ketidakupayaan fizikal. Dan soalan saya, apakah langkah kerajaan untuk menjamin hak dan juga peluang kepada golongan wanita khususnya, termasuk meningkatkan kecanaan serta kepedulian organisasi ataupun majikan ataupun masyarakat tentang impak diskriminasi ini? Sebab saya dengar tadi Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa setakat 30 September 2023 hanya 8 saja aduan. Ini adalah cukup kecil berbanding dengan diskriminasi yang berlaku di luar sana, dan kenapa ianya tidak dilaporkan? Dan adakah ini kurangnya pengetahuan ataupun mereka khawatir untuk mengambil sebarang aduan diberikan kepada majikan? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ini adalah satu soalan yang baik, dan kementerian juga sangat memandang serius mengenai perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Di antara langkah-langkah yang telah diambil oleh kementerian bagi memastikan diskriminasi gender tidak berlaku adalah melalui pemeriksaan berkanun yang dilaksanakan oleh Jabatan Tenaga Kerja. Melalui pemeriksaan berkanun ini, pegawai-pegawai JTKSM akan hadir ke premis majikan bagi membuat pemeriksaan terhadap pemantauan undang-undang perburuhan, termasuk berkaitan dengan diskriminasi dalam pekerjaan. Setakat September 2023, Yang Berhormat, sebanyak 20,828 tempat pekerjaan telah diperiksa. Di samping itu, JTKSM juga telah melaksanakan program pendidikan perburuhan bagi memberi kesedaran kepada majikan mengenai pematuhan terhadap undang-undang perburuhan yang dikuatkuasakan oleh JTKSM. Program pendidikan perburuhan ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah, dialog dan seminar. Setakat tahun September 2023 juga, JTKSM telah melaksanakan 157 program pendidikan perburuhan. Jadi pihak kementerian telah mengambil usaha-usaha yang patut. Walau bagaimanapun mungkin seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, masih belum ada kesedaran dari kalangan pekerja dan majikan yang menyebabkan mungkin ada banyak kes-kes yang tidak dilaporkan. So saya minta kepada pihak majikan maupun pihak pekerja atau sesiapa sahaja untuk memberitahu kepada pihak kementerian jika sekiranya ada apa-apa penindasan ataupun diskriminasi gender, maka ia boleh juga dilaporkan melalui satu sistem aplikasi Working for Workers. Terima kasih Yang Berhormat. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Tuan Muhammad Islahuddin bin Abbas Mersing. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Soalan saya nombor 8. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Mersing, Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman, bencana geologi terdiri daripada bencana-bencana seperti aliran puing, gempa bumi, lubang benam, tanah runtuh, tanah mendap, hakisan, aliran lumpur dan sebagainya. Pusat Bencana Geologi Negara (PBGN) ditubuhkan bagi menjalankan fungsi-fungsi berikut. Pertama, penyelidikan berimpak tinggi menggunakan sains dan teknologi terkini dan berkepakaran tinggi berkaitan penilaian bahaya dan risiko bencana geologi. Kedua, pembangunan sistem amaran awal bencana geologi dan pemantauan berkala di kawasan-kawasan hotspot bencana geologi. Dan ketiga, pembangunan model ramalan amaran awal dan kesedaran awam berhubung ancaman bencana geologi. PBGN menyediakan khidmat kepakaran teknikal yang khusus dan berkompeten tinggi dalam bidang penilaian dan forensik bencana, geologi kejuruteraan, aplikasi teknologi satelit serta penderiaan jauh, analisis pemodelan serta rangkaian sistem amaran awal, early warning dengan izin, data raya dan bidang-bidang berkaitan. Kerajaan dijangka akan mengalami kerugian yang dianggarkan sebanyak 17 bilion ringgit dalam tempoh 25 tahun akan datang sekiranya langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan pengurangan risiko bencana tidak dilaksanakan. Dengan penubuhan PBGN ini, pengurusan bencana geologi negara dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan bagi meningkatkan kesiapsiagaan dalam menangani impak keterancaman perubahan iklim global, mengurangkan impak bencana dan meningkatkan tahap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Sila Mersing. Terima kasih Tan Sri Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.
Sebagaimana yang berkatakan oleh Mak Menteri sebentar tadi, penubuhan Pusat Bencana Geologi sangat mustahak sebagai sistem amaran awal bencana banjir, tanah runtuh, tsunami, berikutan penambahan pembangunan bandar baru dan juga perumahan baru di Malaysia. Soalan tambahan saya, sejauh manakah keberkesanan pengemaskendian dasar pengurusan risiko bencana dalam membantu meningkatkan daya tahan negara terhadap perubahan iklim dan bencana seperti yang digariskan dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Ini termasuk meningkatkan keupayaan pasukan tidak balas komuniti untuk membantu proses pasca pemulihan bencana. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tentang soalan yang telah dibangkitkan tentang sejauh mana keberkesanaan plan dan rancangan yang telah kita adakan. Ini izinkan saya beri secara bertulis kepada Yang Berhormat kerana dia agak detail supaya untuk menjadi rujukan Yang Berhormat. Terima kasih. Baik, silakan Bentong. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, kalau kita lihat kembali pada tahun 2007, November 2007 sehinggalah Mei 2008, berlaku beberapa kesan gegaran dan di sekitar Bentong, iaitu di Bukit Tinggi dan Janda Baik, dan ia menyebabkan pengaktifan semula garis sesar Bukit Tinggi sejak 2007 tersebut. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah perkembangan terkini penubuhan Pusat Bencana Geologi Negara ini, dan apakah juga daripada kajian di sekitar Bukit Tinggi tersebut? Silakan Menteri. Okay, terima kasih. Kalau secara keseluruhan rekod dalam tempoh 100 tahun 1923 sehingga tahun 2023 ada 4 kali gempa tahap kuat, 1 tahap sederhana dan 87 gempa tahap lemah yang telah berlaku dalam negara. Tahap kuat berlaku di Sabah sebanyak 4 kali, Sarawak tahap lemah dan tahap sederhana, dan Semenanjung semuanya kalau ikut rekod ialah tahap lemah, ada 70 kali dalam tempoh 32 tahun 1984 sehingga 2016. Dan untuk makluman Yang Berhormat, gerak kerja penubuhan Pusat Bencana Geologi Negara kini sedang giat dilaksanakan, yang mana penyediaan kertas penubuhan PBGN sedang dimuktamadkan di peringkat Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC, dan ia akan diangkat untuk persetujuan Jemaah Menteri dan dirujuk ke JPA untuk urusan selanjutnya. Seiring dengan gerak kerja penubuhan PBGN, Pelan Pengurusan Bencana Geologi Negara yang sedang dirangka juga bagi menggariskan perancangan strategik dan pelan tindakan bagi mencapai matlamat dan objektif PBGN akan disiapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Yang Berhormat, sekarang tak malah sesi untuk waktu pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Saya sila Menteri usul. Ini Ketua, mengikut Peraturan Mesyuarat 12.1, saya memohon mencadangkan bahawa mesyuarat hari ini tidak akan ditangguk sehingga jam 7 malam. Dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditanggukkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 17 Oktober 2023. Ada yang menyokong? Saya menyokong, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Yang Di-Pertua. Ahli Yang Berhormat, sekejap, selesaikan soal ini. Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi naklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Cik Usah. Usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18.1 oleh Yang Berhormat dari Jerantut. Silakan Yang Tut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Tuan Yang Di-Pertua, saya memohon supaya dirundingkan di bawah Peraturan Mesyuarat 18-1 mengenai isu syarikat penerbangan My Airline Sdn Bhd, My Airline, yang menggantung operasinya bermula pada 12 Oktober 2023, yang menjejaskan 125,000 penumpang
yang sudah membuat tempahan tiket awal hingga ke Mac tahun depan. Usul ini adalah perkara tertentu kerana syarikat My Airline sudah pun menjual tiket penerbangan sehingga ke Mac tahun depan yang dianggarkan akan memberikan kerugian sebanyak RM20 juta sekiranya tidak diganti. Melihat kepada situasi semasa, Jerantuk berpendapat perlunya ada penjelasan daripada Menteri, terutamanya dari sudut bagaimana syarikat penerbangan tambang murah ini boleh menghadapi tekanan keuangan yang ketara sehingga kan terpaksa menggantung operasinya agar dapat melaksanakan penstrukturan semula pemegang saham dan permodalan semula syarikat. Usul ini berkehendak disegerakan memandangkan ia melibatkan imej baik negara sebagai destinasi pelancongan dunia. Lebih-lebih lagi, penjualan tiket penerbangan tempahan awal ini juga telah dijual kepada penumpang antarabangsa yang ingin ke Malaysia bagi tujuan pelancongan. Usul ini juga berkehendak disegerakan kerana seramai 125,000 penumpang telah terkesan dan menantikan bayaran balik dari pihak My Airline. Usul ini juga melibatkan kepentingan orang ramai kerana pergantungan operasi tanpa notis yang dilakukan oleh My Airline ini bukan sahaja menjejaskan penumpang 125,000 penumpang, namun perlu kita lihat yang di dalam jumlah ini adanya pelancong daripada dalam dan juga luar negara. Penumpang domestik yang telah membeli tiket kapal terbang untuk ke destinasi domestik dan juga pelanggan tetap yang menggunakan khidmat My Airline secara konsisten bagi bergerak daripada satu destinasi kepada destinasi yang lain. Sekian. Ahli-ahli yang berhormat, saya telah menerima satu pemberitahu usul di bawah peraturan mesyuarat 18.1 oleh Yang Berhormat Jerantut pada hari Jumaat 16 Oktober 2023. Teks usul itu adalah seperti yang dibacakan oleh Yang Berhormat Jerantut sebentar tadi. Bagi membolehkan perkara ini dipertimbangkan oleh Majlis Mesyuarat, saya sebagai Pertua hendaklah berpuas hati bahawa perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat itu memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama ialah bahawa perkara itu tertentu, syarat kedua ialah bagi kepentingan orang ramai dan syarat yang ketiga ialah ia berkehendak disegerakan. Saya telah meneliti perkara ini dan mendapati A. Tertentu. Perkara ini adalah perkara yang tertentu. B. Berkepentingan orang ramai. Ya, adalah bagi kepentingan orang ramai. Dan C. Berkehendakkan disegerakan. Perkara ini juga perlu disegerakan. Oleh yang demikian, saya membenarkan usul ini untuk ditunding pada hari ini di Kamar Khas pada jam 2.30 petang hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Yang Ketua. Terima kasih. Penerangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah Peraturan Mesyuarat 14.1I. Penerangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberi penerangan berkenaan perkembangan terakhir krisis Palestin-Israel. Lepas tu boleh tak saya yang 18.1? Dijemput dengan segala hormatnya, Yang Berhormat, silakan. Selamat Speaker, lepas tu boleh sebut 18.1. Sehari kita sambung balik 18.1. Alhamdulillah. Silakan. Saya Ketua, saya bangun untuk memberikan sedikit perkembangan terakhir setelah Ahli Yang Berhormat membahaskan usul yang dibentangkan oleh TPM 1 Bagan Datuk baru-baru ini. Dan saya ucap terima kasih bagi pihak kerajaan atas kesediaan keseluruhan Ahli Yang Berhormat menyatakan penegasan kita terhadap kezaliman, penindasan, pemerasan Israel terhadap Palestin, khususnya di Gaza. Mutakhir dengan angka yang belum penuh, hampir 3,000 kematian bagi pihak Palestin dan lebih 10,000 yang cedera. Israel tidak memberikan liputan terakhir setelah beberapa hari dan kekal 1,500 terkorban dan 3,400 cedera. Masalah ini telah merebak ke wilayah Arab. Bukan saja Gaza yang
hentam dengan bom bertubi-tubi tanpa henti yang mengorbankan nyawa setiap minit. Tapi serangan Israel telah lepas ke Lebanon dan Syria. Tentera Israel mengebom selatan Lebanon selepas serangan peluru berpandu ke atas perkampungan sepadan Stula berhadapan dengan bandar Lebanon Aitasha. Syria, Israel melancarkan serangan udara terhadap lapangan terbang Aleppo, Syria lewat pada hari Sabtu yang menyebabkan ia tidak dapat beroperasi. Menteri Luar telah menghubungi dengan negara Arab, Turki yang terlibat, dan saya sendiri sepanjang Sabtu dan Ahad telah menghubungi ketua-ketua negara menyatakan bahawa langkah harus lebih tegas dan keras untuk menyekat kepungan menyeluruh ke atas Gaza dan arahan keras Israel memaksa rakyat Gaza meninggalkan tanah air mereka. Pendirian kita, Tan Sri Yang Dipertua, adalah jelas. Politik di Palestin ialah politics of dispossession. Tanah, harta benda mereka telah dirampas dan kita mesti kembalikan hak mereka, orang Palestin, ke atas tanah air mereka. Jadi apa yang akan berlaku ialah pada malam ini Menteri Luar akan berlepas ke Jeddah atas undangan putera Muhammad bin Salman, Perdana Menteri, dan OIC untuk mengadakan sidang. Saya akan melepas pada hari Khamis. Pertama ke Riyadh untuk persidangan yang tetap di antara GCC dan ASEAN, dan putera Perdana Menteri Muhammad bin Salman menelpon saya beberapa hari yang lalu minta saya sambung 1 hari 21 bulan supaya diadakan perbincangan dan acara rasmi di Arab Saudi. Dan saya akan berbincang dengan beberapa teman lain, UAE, Qatar, Mesir dan Turki, sama ada perlu untuk mengadakan beberapa pertemuan lain dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Walau bagaimanapun, saya ingin jelaskan di sini bahawa sesuatu yang lebih segera harus dilakukan. Barat, Eropah mengambil sikap kepupuraan, hypocritical, keras terhadap Rusia dalam isu Ukraine dan mengizinkan kezaliman berterusan. Setiap persoalan dalam pertemuan, dalam perbincangan yang mereka mahu tahu dari kita ialah tindakan Malaysia harus mengecam Hamas. Saya beritahu bahawa kita dari segi dasar memang ada hubungan dengan Hamas dari dulu dan ini diteruskan. Dan kita tidak oleh demikian bersetuju dengan sikap mereka untuk menekan kerana Hamas juga menang di Gaza melalui pilihan raya bebas dan rakyat Gaza memilih mereka untuk memimpin. Saya telah umumkan bantuan 10 dan insya-Allah pada hari Khamis ini lengkap sebelum saya berangkat ke Arab Saudi 100 juta yang akan disalurkan khusus ke Gaza untuk tabung kebajikan kemanusiaan dan perubatan. Masalahnya ialah dalam perbincangan kita dengan beberapa negara termasuk Turki dan maklumat daripada Mesir, apa yang dilakukan oleh Israel adalah keengganan mereka membuka sempadan. Jadi ada 3 pesawat Turki sudah sampai ke pelabuhan dekat sempadan Gaza, tetapi sempadan Rafah Gaza itu tidak dibuka. Beberapa negara lain, Arab Saudi,
UAE dan Qatar juga mengirim bantuan perubatan dan makanan, tetapi tersangkut. Kerajaan pemerintah zalim Israel telah menghalang pembukaannya. Maka dimaklum kepada Mesir, sekiranya dibuka akan dibenarkan, akan dipaksa rakyat Palestin Gaza untuk keluar daripada Gaza, menyeberang. Pihak kita mahu dibuka untuk mengirim makanan dan perubatan. Jadi ini tidak dilakukan, dan apa yang berlaku ialah disekat dan dibom kemasukan di Salahuddin. Jadi bantuan kemanusiaan harus disegerakan. Ini satu yang saya kata hipokritikal, kerana negara Amerika Syarikat dan Barat sampai tidak boleh menyatakan persetujuan untuk memberikan makanan dan minuman bagi orang yang sudah cedera parah dan kehilangan semuanya, dan beberapa kawasan Gaza telah hilang keperluan minuman, air bersih dan juga makanan. Pilihan diberikan kepada mereka, majoriti tidak diterima. Majoriti rakyat Gaza tidak sedia meninggalkan negara mereka sendiri, tanah air, rumah mereka sendiri, semata-mata untuk memenuhi selera rejim Israel. Saya telah bagi mandat penuh kepada Menteri Luar untuk berbincang dan mengambil keputusan apa sahaja yang mungkin untuk menyegerakan bantuan kemanusiaan, dan apa juga tindakan yang disepakati oleh negara-negara jiran supaya dapat dilaksanakan tindakan ini dengan lebih berkesan. Saya juga telah beri pengakuan kepada ketua-ketua negara yang telah mengundang kita untuk bersama seandainya perlu, bahawa Malaysia akan bersama dengan rakan-rakan kita, jiran-jiran dan negara Arab dan juga negara-negara lain yang lebih menunjukkan simpati mereka, kefahaman mereka, termasuk Rusia dan China. Bila ditanya apakah kita setuju dengan tindakan bagi mana-mana pihak untuk mencederakan wanita atau kanak-kanak, pendirian kita jelas. Tanpa mengira siapa, kita tidak bersetuju dengan apa-apa langkah yang mengenai orang-orang yang tidak berdosa. Tetapi dalam hal ini, Tan Sri Ketua, jika tidak ada tindakan tegas, ia akan jadi satu genocide war. Kalau di Asia Tenggara kita faham dengan killing fields, apa yang akan berlaku di Gaza dalam beberapa hari ini, kalau dunia tidak berupaya, ialah dunia mengizinkan pembunuhan ramai-ramai ke atas rakyat Gaza dan Palestin. Saya ingin hanya menyatakan bahawa sudah sampai ketikanya di mana kerajaan Malaysia dengan dukungan yang diberikan akan bersama dengan rakan-rakan untuk melakukan apa sahaja yang perlu. Saya harap Tan Sri Ketua faham apa yang dimaksudkan dalam perbincangan-perbincangan kita ini dengan wakil-wakil negara. Itu nampak keresahan itu sudah meluap dan nampak sudah ada jalan buntu, terutama kerana Israel diberi dukungan penuh oleh Amerika Syarikat dan Eropah. Ada di Malaysia juga yang menyatakan suara bahawa kita enggan menghantarkan pasukan tentera. Pimpinan tentera minta saya sampaikan adalah tidak adil untuk mana-mana kalangan dalam penyampaian mesej mereka, dalam tazkirah mereka untuk menyinggung hal ini. Ini bukan keputusan kita boleh hantar dengan mudah. Mau hantar tentera termasuk pendamai atau keamanan ataupun koridor kemanusiaan, itu mesti disepakati oleh negara jiran. Kalau tidak, pesawat kita tidak boleh land. Jadi saya minta supaya ada kefahaman, jangan dikelirukan rakyat. Kalau apakah dikatakan perlu,
kita sepakat sebagai satu komuniti ummah bersama dengan rakan-rakan kita dan jiran untuk memutuskan apa sahaja yang perlu untuk menyelamatkan rakyat daripada terus dizalimi dan jadi mangsa kepada kekejaman rejim Israel. Saya ingin sekali lagi mengulangi penghargaan saya kepada Tan Sri dan rakan-rakan, dan peringkat awal ni Menteri Luar akan mewakili kita untuk menyampaikan pandangan kita dengan satu matlamat, iaitu menyelamatkan keadaan sekarang, dan keduanya mengambil langkah-langkah apa saja yang perlu, dan saya akan susuli di Riyadh, dan sekiranya perlu saya akan bantu rakan-rakan di sana untuk membantu mereka mencari penyelesaian yang baik. Terima kasih. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Oleh Muhammad, sebelum saya meneruskan apa yang nak saya cakapkan, saya ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri, dan saya tidak akan membenarkan untuk dibahaskan kerana kita telah pun bahas isu ini, dan dari masa ke semasa insya-Allah kita mengharapkan Perdana Menteri akan memberikan penerangan apa yang mutakhir terjadi di sekitar kita, dan insya-Allah mungkin selepas kembalinya beliau daripada insya-Allah nanti. Baik, Yang Berhormat, Yang Berhormat, saya bangun di bawah 18.1. Ya, Mat. Okey, saya hantar beberapa usul. Saya ucap terima kasih speaker dah jawab dua, iaitu yang pertamanya ialah tentang kejahatan nilai wang ringgit, nilai ringgit Malaysia telah pun dijawab. Kemudian usul membincangkan penyalahgunaan kuasa Universiti Awam dalam kempen politik pilihan raya negeri baru-baru ini. Kemudian ada dua lagi usul yang tidak dijawab, iaitu berhubung dengan pengambilan jururawat dan juga tukang gunting daripada luar, dan lagi satu ialah usul membincangkan kebanjiran warga asing yang telah tamat tempoh PAS lawatan. Sebab ini laporan audit 2018 menunjukkan 100,000 orang tak keluar, tak tahu ke mana. Ini 2018, sekarang 2022. Saya rasa ini perlu disegerakan. Dan yang ketiganya, saya akan buat usul besok, bab 1, berhubung dengan keputusan Yang Berhormat Speaker perkara 35.1, iaitu tidak membenarkan menggunakan gadget dengan izin. Padahal kalau Yang Berhormat kata tak tengok speaker, saya boleh pasang gadget itu menghadap speaker. Sebab apabila Perdana Menteri sampaikan bajet bawah ni, dia baca prompter, dia tengok benda tu je. Kalau setengah orang kita pakai iPad, dia akan tengok benda tu. Jadi tak pernah sekali masa saya pandang speaker. Malah saya orang paling banyak pandang speaker daripada orang lain. Orang lain dia kurang sikit. Jadi saya paling banyak. Jadi tidak wajar dibawa peraturan demikian rupa Yang Berhormat. Kami tidak ada sumber medium lain. RTM tentu tak masuk ke muka kami. Mungkin tak apa handsome macam mereka, macam Menteri Ekonomi. Baik, saya okey, saya faham. Tapi kalau Yang Berhormat kata YouTube, maknanya Yang Berhormat telah kempen itu aplikasi. Baik, kita jadi sekarang ni TikTok, saya nak kena bawa usul ni sebab Menteri Ekonomi kata kalau bagi peruntukan nanti bayar kepada TikTokers. Ini ialah sesuatu merupakan reform parlimen yang undur ke belakang, bukan ke depan, Yang Berhormat. Saya minta maaf Yang Berhormat saya cakap benda ni sebab Yang Berhormat seorang yang baik, tapi saya minta tolong pertimbangkan balik. Kalau tak benar akan buh sini, kita buh kat sini sebab kita menghadap speaker. Orang lain tak pandang, saya akan pandang speaker sampai habis. Orang lain macam ulu langat pandang ke kanan rata satu Malaysia. Saya akan pandang speaker ya. Jadi oleh kerana yang ni saya minta saya akan bawa besok bab 1. Tapi kalau Yang Berhormat boleh bawa perubahan dalam jawatankuasa yang akan dibincangkan besok, termasuk MUA di antara mangsa yang akan menghadapi perkara ini. Jadi saya minta dipertimbangkan. Saya bukan, kami ada apa? Inilah yang ada pada kami. Yang lain peruntukan tak dapat, semua tak dapat. Yang inilah yang ada Yang Berhormat. Jadi kalau yang ni juga nak dihalang, berarti bukan lagi ada reform parlimen. Tak madani lah kita. Jadi saya minta dipertimbangkan. Terima kasih sebab saya tak mengganggu masa Ketua Pembangkang untuk ucap. Tuan Sri Speaker, terima kasih. Boleh susulan satu tambahan cadangan. Terima kasih Tuan Sri Speaker.
Saya faham sekatan baru yang telah pun dimaklumkan pagi tadi, tetapi jikalau saya boleh beri cadangan, iaitu sebelum sekatan itu dikenakan, mungkin kita tangguhkan dulu keputusan itu sampai perkara ini dibincangkan dalam jawatan kuasa hak dan kebebasan. Janji ada unsur dwai partisan dan supaya perkara ini dapat dirundingkan juga wakil-wakil pembangkang dan kerajaan dengan pejabat Tan Sri Speaker, kerana kalau lihat peraturan yang digunakan pakai, ia peraturan berkaitan perlu pandang and address dengan izin Tan Sri Speaker, yang selama ni saya rasa kita memang pandang dan address Tan Sri Speaker apabila berucap. Saya berharap ini dapat dipertimbangkan. Okay. Terima kasih. InsyaAllah. Baik, Alim Rahmat, masalah di depan majlis. Tuan Speaker. Satu lagi tadi. Oh ya. Tuan Speaker, ini berkenaan dengan satu usul yang saya buat pada 9 hari bulan Oktober tempoh hari. Okey. Silakan. Saya telah hantar kepada Tuan Speaker dan pada hari yang sama saya menerima satu salinan surat daripada Tuan Speaker kepada Yang Amat Berhormat Ahli Parlimen Tambun dan minta penjelasan di atas usul saya 36.6 dan 36.12 untuk rujuk kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan. Jadi penjelasan saya minta sama ada ianya telah memberi jawapan sebelum 13 hari bulan tempoh hari. Dah ada jawapan ataupun belum? Silakan cek boleh. Saya akan cek.